Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Muhammad Khairul Hafiz bin Abdul Ghani, matrik number 269369. Bersama saya hari ini Encik Syaiful Azam bin Adnan, matrik number 269414. Encik Muhammad Naim Adnan bin Mak Yusof, matrik number 269112, dan Cik Pong Hua Yeng, matrik number 269255. Alhamdulillah, hari ini kami berjaya juga menyelesaikan tugasan yang diberikan kepada kumpulan kami, dan hari ini juga kami akan berkongsi kepada semua penonton berkaitan dengan satu tajuk, iaitu kebebasan bersuara dan cabaran dari perspektif undang-undang dalam komunikasi di Malaysia. Okey, sebelum kami mengupas berkaitan tajuk yang dibincangkan pada hari ini, kami ingin bertanya kepada anda, adakah anda faham berkaitan kebebasan bersuara di negara ini? Saya pasti ramai yang tahu bahawa kita sebagai rakyat Malaysia diberikan kebebasan untuk bersuara di negara ini. Namun, kebebasan yang diberikan tersebut perlu mengikut garis panduan seperti mana yang diperuntukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kenapa pula kita perlu ikut garis panduan tersebut? Okey, dekat sini saya nak cerita. Sebab yang utamanya adalah di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia jelas menerangkan kebebasan bersuara. Ini adalah mengikut Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang berfungsi sebagai asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada hari ini. Okey, jom saya ceritakan sedikit isu-isu yang berkaitan di dalam kebebasan bersuara ini. Antara yang paling viral ketika ini adalah berkaitan dengan kebebasan bersuara dan penyebaran berita palsu. Pernah dengar kan? Okey, trend kebebasan bersuara di Malaysia pada masa kini adalah berkaitan dengan sesuatu isu-isu yang diperjuangkan oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya kita lihat di sini. Contoh yang terbaik adalah menuntut hak berkerajaan sendiri. Yang kedua adalah tuntutan keadilan. Yang ketiga adalah accountability serta ketulusan seseorang pemerintah di Malaysia. Bagaimana isu-isu ini diperjuangkan? Antara platform yang sering digunakan adalah melalui media sosial dan juga perjuangkan oleh badan-badan NGO yang lain. Walaupun negara membenarkan hak kebebasan bersuara kepada seluruh rakyat Malaysia, namun hak ini juga ianya bukanlah sesuatu perkara yang bersifat tersendiri. Namun ada yang berpendapat bahawa sekiranya hak kebebasan bersuara ini tanpa sekatan, ianya akan memberikan kesan yang buruk terhadap individu tersebut, masyarakat, keluarga maupun pihak kerajaan sendiri. Namun, ada juga pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kebebasan yang diberikan dan menggunakan medium elektronik bertujuan untuk menjatuhkan reputasi seseorang yang lain. Contohnya, buli cyber. Selain daripada itu, berita palsu juga merupakan isu yang boleh dikaitkan dengan hak kebebasan bersuara yang tidak dikawal. Ini kerana ia juga merupakan isu yang hangat yang sedang berlaku di negara kita pada masa ini, di mana ada di kalangan masyarakat kita suka menyebarkan berita-berita palsu sehinggakan masalah yang kecil boleh menjadikannya kepada masalah yang besar. Sebilangan besar masyarakat di negara ini juga menerima dan mempercayai setiap berita yang disebarkan tanpa memeriksa terlebih dahulu kesahihan berita tersebut. Walaupun berita tersebut merupakan berita palsu. Kita ambil contoh yang paling senang ialah berita berkaitan pengambilan vaksin COVID-19 baru-baru ini. Perlembagaan Persekutuan di Malaysia tidak memberikan kebebasan mutlak yang sama terhadap kebebasan asasi seperti Perlembagaan British. Ini disebabkan terutamanya oleh masyarakat pada
bilang kau dan pemberontakan komunis pada masa itu. Kebebasan yang diberikan adalah terhad demi menjaga ketenteraman awam. Cadangan Suruhanjaya RIP mengenai asasi telah diubah suai berdasarkan ciri-ciri ini, dan ini kini muncul sebagai bahagian P Perlembagaan Persekutuan bertajuk kebebasan asas seperti berikut. Perkara 5. Kehidupan dan kebebasan seseorang. Perkara 6. Larangan perhambaan dan kerja paksa. Perkara 7. Perlindungan terhadap jenayah retrospektif dan perbicaraan berulang. Perkara 8. Kesesamaan. Perkara 9. Larangan pembuangan dan kebebasan bergerak. Perkara 10. Kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Perkara 11. Kebebasan beragama. Perkara 12. Hak kepada pendidik. Perkara 13. Hak kepada harta. Hak kebebasan bersuara dijelaskan pada perkara 10.1a Perlembagaan Persekutuan yang menjelaskan iaitu semua warga negara Malaysia berhak untuk bebas bercakap dan mengeluarkan buah fikiran. Walaupun begitu, ia bukanlah merupakan kebebasan yang mutlak. Ianya tertakluk kepada Fasal 2, 3 dan 4. Perkara 10.2a membenarkan Parlimen mengenakan ke atas hak-hak yang diberi oleh Fasal Perangan A. 1. Apa-apa sekatan didapati perlu atau mustahak demi kepentingan keselamatan persekutuan, berhubungan persahabatan dengan negeri-negeri lain, ketenteraman awam, untuk melindungi keistimewaan Parlimen atau mana-mana negeri, atau untuk mengelakkan penghinaan terhadap mahkamah, fitnah ataupun perbuatan mengapi-apikan supaya dilakukan sesuatu kesalahan. Jadi hak kebebasan bersuara yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan itu adalah selagi mana hak kebebasan itu tidak disalahgunakan. Seperti sesuatu ungkapan itu tidak menjadi suatu fitnah, ungkapan tidak menjadi suatu hasutan, dan ungkapan yang tidak melanggar hak-hak yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan maupun keistimewaan Parlimen di dalam negeri. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC adalah sebuah badan berkanun yang diperpadankan di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998, iaitu sebuah agensi di bawah Kementerian dan Multimedia Malaysia. MCMC juga berperanan membangun dan memacu industri bagi mencapai matlamat dasar kebangsaan bagi industri komunikasi dan multimedia. Dalam pengurusan sumber negara, MCMC perlu mengawal, merancang, mentadbir sumber negara iaitu penomboran dan spektrum. Terdapat 4 akta di bawah Suruhanjaya Multimedia Malaysia, iaitu pertama, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, kedua, Akta Perkhidmatan POS 2012, ketiga, Akta Tanda Tangan Digital 1997, dan akta keempat adalah Akta Perdagangan Strategik 2010. Suruhanjaya Multimedia Malaysia juga terdapat bahagian penguasaan yang menjalankan siasatan berhubung perlakuan sesuatu kesalahan di bawah AKM 1998, APP 2012, ATD 1997 dan peraturan-peraturan di bawahnya untuk menyatakan sama ada kesalahan itu telah melakukan kesalahan, dan untuk mengumpul bukti-bukti yang relevan terhadap masalah itu, dan penguasaan bagi memastikan hak pemegang lesen, pelabur, pengguna dan orang awam sentiasa dilindungi, dan keyakinan dalam industri komunikasi dan multimedia dikekalkan pada setiap masa. Suruhanjaya Multimedia Malaysia juga diberi kuasa untuk menyiasat di bawah Seksyen 245 AKM 98, iaitu menteri boleh secara bertulis memberi kuasa mana-mana pegawai awam atau pegawai suruhanjaya menjalankan kuasa penguasaan dan undang-undang di bawah akta ini. Manakala di bawah Seksyen 246 AKM 1998, Suruhanjaya boleh menyiasat aktiviti seseorang pemegang lesen atau orang lain berkenaan dengan pematuhannya dengan akta atau perundangan subsidiarinya. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera.
Nama saya Pom Huyen dan nombor metrik 269255 daripada Keranda Jaya, Kuala Lumpur. Undang-undang dan kawalan kebebasan bersuara. Anda biasa dengar sebelum ni? Okey, saya jelaskan kepada anda. Semua orang bersetuju bahawa kita mempunyai hak untuk kebebasan tahap tertentu. Bagaimanapun, beberapa akta undang-undang seperti Akta Fina 1967, Akta Hasutan 1948, Akta Mesin Cetak dan Perbetan 1984, Akta Keselamatan Dalam Negeri dan Akta Polis 1967 untuk mengawal kebebasan yang diberi oleh Perkara 10. Liber berlaku apabila kenyataan fitnah dicetak atau disiarkan kepada pihak ketiga melalui media. Fitnah hanya dilakukan jika kenyataan fitnah dibuat secara lisan. Orang mungkin cenderung untuk beranggapan buruk tentang seseorang atau mengejek orang itu dengan dakwaan fitnah. Ketiga-tiga elemen fitnah itu perlu dipenuhi untuk mendakwat defense di bawah Akta Fitnah 1957. Pertama, kenyataan yang dibuat mestilah berunsur fitnah. Kenyataan itu mesti disiarkan kepada pihak ketiga, mesti merujuk kepada plaintiff sendiri. Baiklah, saya terangkan. Akta Hasutan 1948. Apakah maksud istilah hasutan di negara kita? Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, istilah hasutan telah digempa-gemburkan. Sebilangan besar orang didakwa dengan hasutan. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat kes Milan bin Abdullah dan Anwar Public Prosecutor 1971 di mana ahli parlimen pembangkang Ling Kuang Eng dijatuhi hukuman penjara kerana menghasut dan menyiarkan berita palsu secara berniat jahat. Sekarang kita mesti mempertimbangkan Akta Hasutan 1948 yang telah semak pada tahun 1969. Hasutan yang didakwa mereka tidak berdasarkan definisi Kamus Oxford dan akta ini tidak mentarikkan istilah menghasut. Manakala dari Mosley dan Whitelist Law Dictionary, hasutan boleh ditarikkan sebagai cubaan yang dibuat melalui mesyuarat atau ucapan ataupun melalui penerbitan untuk mengganggu keharmonian negara yang tidak sama dengan pengkhianatan. Hasutan dan akta boleh ditarikkan sebagai perbuatan yang membawa kebencian atau penentangan atau mencetuskan ketidakpuasan hati terhadap kerajaan atau mencetuskan perasaan niat jahat dan pemusuhan antara kaum yang berbeza. Sebagai contoh, mempersoalkan peruntukan dalam perlembagaan Malaysia mengenai kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaiful Azam bin Adnan, nombor metrik 269414, kumpulan C, PJJ, Kuala Lumpur. Cadangan penambahbaikan Undang-Undang Komunikasi. Berdasarkan kepada apa yang telah diperbincangkan, jelas cabaran-cabaran yang dilalui di dalam kebebasan hak bersuara memerlukan pemerkasaan perundangan komunikasi. Kami mencadangkan agar kerajaan merangka dan meluluskan semula rang undang-undang Akta Anti Berita Tidak Benar seperti yang pernah digubal dan diwartakan pada tahun 2018. Menceritakan sedikit tentang Akta Anti Berita Tidak Benar 2018, ianya merupakan satu akta yang telah digubal oleh Kerajaan Barisan Nasional. Kesan sabitan terhadap kesalahan menerbitkan atau menawarkan berita tidak benar adalah sangat berat, iaitu boleh didenda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun. Selain itu, jika kesalahan itu dibuat secara berterusan, denda tidak lebih RM3,000 boleh dikenakan
bagi tiap-tiap kesalahan itu yang dilakukan selepas sabitan. Rang undang-undang tersebut yang mengandungi 14 seksyen adalah bertujuan untuk memperkatakan tentang berita tidak benar dan perkara-perkara berkaitan. Mengikut huraian kepada rang undang-undang ini, pengembangan pesat teknologi telah menjadi kebimbangan global dan semakin serius sehingga menjejaskan keharmonian rakyat. Rang undang-undang ini dibentangkan pada 27 Mac, diwartakan pada 11 April, iaitu 2 hari setelah mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Walau bagaimanapun, akta ini telah dimasukkan berikutan kekalahan Kerajaan Barisan Nasional kepada pakar rakyat di dalam Pilihan Raya Umum ke-14. Secara umum, Seksyen 4 Fasal 1 melarang mana-mana individu membuat, menawarkan, menerbitkan, mencetak atau menyebarkan berita palsu. Bagaimanapun, perbuatan ini mestilah dilakukan dengan sengaja untuk seseorang didapati bersalah di bawah peruntukan ini. Hari ini juga kita akan melihat pandangan terhadap kebebasan bersuara di Malaysia. Walaupun semua rakyat di negara ini mempunyai hak untuk bersuara, namun ianya bukanlah satu kebebasan yang mutlak yang diberikan kepada rakyat di Malaysia. Di Malaysia juga terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan bertujuan mengawal kebebasan bersuara ini. Antaranya adalah Akta Fitnah 1957, Akta Hasutan 1948, Akta Mesin Cetak, Akta Penerbitan 1984, Akta Keselamatan Dalam Negeri dan Akta Polis. Semua yang saya sebutkan ini secara tidak langsung telah menghadkan kebebasan bersuara di negara ini. Pendek kata, nak berkata-kata tu mestilah ada hadnya ya. Asalkan tidak melampaui batas dan had-had yang sepatutnya. Sebagai contoh yang paling tragis yang berlaku di dalam sejarah Malaysia, iaitu berlakunya rusuhan yang besar pada 13 Mei 1969, di mana kejadian ini ramai nyawa yang terkorban. Melalui kejadian ini, kami percaya terlalu banyak kebebasan bersuara dan bersuara dalam membincangkan isu tersebut boleh memburukkan lagi dan akan timbul rasa tidak puas hati terhadap etnik lain. Dan kami juga percaya ianya berpotensi membawa kepada satu lagi kejadian rusuhan di Malaysia sekiranya ianya tidak dikawal dengan baik. Dalam era negara yang sedang membangun ini, internet merupakan satu-satunya rangkaian yang sering digunakan oleh semua lapisan masyarakat di dalam negara ini. Dalam era ini juga, internet juga merupakan medium untuk rakyat bersuara dan bersuara, khususnya di kalangan penulis-penulis blog pembangkang di negara ini. Kerajaan juga memainkan peranan yang penting di dalam mengawal undang-undang tersebut, khususnya melalui media cetak dan elektronik ini bagi memastikan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bertujuan mengawal keselamatan negara dari sebarang ancaman musuh. Kesimpulannya, kita mempunyai kebebasan bersuara pada masa kini, tetapi ia bersifat tidak mutlak. Tidak dapat dinafikan bahawa kebebasan bersuara adalah salah satu tonggak terpenting dalam masyarakat demokrasi. Terlalu banyak kebebasan boleh membawa kepada peristiwa yang tidak dijangka seperti rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Dalam masyarakat berbilang kaum, setiap perkataan mesti dipertimbangkan dengan teliti kerana ia boleh menyinggung perasaan atau melukakan perasaan orang lain. Kita adalah rakyat Malaysia dan kita mesti melindungi etnik minoriti kita daripada diskriminasi. Kerajaan juga memainkan peranan penting dalam menguatkuasakan undang-undang di samping tidak menyalahgunakannya. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk melakukan apa sahaja yang mereka mahu tanpa melanggar undang-undang. Ini adalah seperti apa yang telah dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan
demi untuk melindungi satu sama lain.